صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Warzuqna fahman wasi'a. Rezekikan kepada kami kefahaman yang luas tentang agamamu. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beramal. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana tanpa Allah kita tidak mungkin dapat meneruskan pengajian kita pada malam ini. Pada hakikatnya tuan-tuan, setiap kebaikan yang kita lakukan ada Allah di belakang kita. Itulah hakikatnya. Kalau tidak ada Allah di belakang kita, mana mungkin kita boleh berzikir, mana mungkin kita boleh melakukan apa sahaja jenis ibadah. Sebesar zarrah sekalipun, di belakang kita ada Allah. Sebab tu tuan-tuan, hakikatnya kita jadi baik, kita jadi orang beriman, jadi orang-orang yang soleh, bukan kerana hebatnya diri kita, tetapi kerana kita dipermudahkan oleh Allah yang memilih kita. Tuan-tuan ya, oleh kerana Allah yang memilih kita, mempermudahkan segala-galanya, maka kerana itulah kita berada pada ketika inilah keadaan kita semua datang daripada anugerah pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan ya, tuan-tuan matalah sekalian, ketika mana ditanya kepada Buya Syakur Yasin, apakah itu ikhlas wahai Buya Syakur Yasin? Ada di dalam YouTube tu banyak kuliah-kuliah dia. Kalau tuan-tuan nak dengar, type lah Buya Kiai Haji Buya Syakur Yasin nama dia. Dia pun cerita masalah tasawuf juga tuan-tuan ya. Jadi bila ditanya dia tentang ikhlas, menarik perkongsian dia, dan apa yang disebut tu memang sangat rapat dengan pengajian tauhid yang kita duk mengaji setiap minggu ni. Memang tersangat rapatlah dengan apa yang kita selama hari ni belajar tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ikhlas ni tuan-tuan adalah semata-mata kita melakukan amal ibadat semata-mata kerana cinta dan kasih kita kepada Allah. Itulah ikhlas tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kalau masa mula-mula hari tu kita berkahwin dengan isteri kita kan, atau mana-mana orang perempuan tuan-tuan, kalau kita kata dekat dia wahai Timah ke wahai Joyah ke, apa saja nama, tak kira lah tuan-tuan, aku sayang dekat hang ni sebab hang kaya lah, sebab tu aku sayang kat hang. Aku nak kahwin dengan hang sebab bapak hang menteri, kita kata kan. Mana tahu kahwin dengan hang esok aku jadi ketua kampung ke, jadi apa-apalah, sebab ayah hang ketua menteri ke apa semua. Tuan-tuan nak Joyah ke Timah ke, nak terima tak cinta tuan-tuan kalau gitu tuan-tuan? Kita habaq kat dia, kita kata aku sayang kat hang sebab hang ni kaya, aku sayang kat hang sebab bapak hang ni banyak ada pangkat besar dalam kerajaan tuan-tuan. Aku sayang kat hang ni sebab hang ni jawatan besar tuan-tuan. Tak ada orang perempuan nak terima cinta kita. Kalau kita sebut dengan mana-mana orang perempuan, kita suka kat dia kerana harta dia, kerana pangkat ayah dia tuan-tuan. Tak ada mana-mana orang perempuan nak kat kita tuan-tuan ya. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni kadang-kadang kita tak sedar, itulah yang kita buat pada Tuhan. Kita beramal ibadat kerana kepentingan diri kita. Tu belum capai ikhlas, kata Buya Syakur tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak memahami ikhlas tuan-tuan ya? Apa itu ikhlas? Tuan-tuan nak faham ikhlas, tuan-tuan tengok Allah balik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada hamba, itulah ikhlas tuan-tuan ya. Bagaimana nak kenal ikhlas? Tengok bagaimana Allah dia menjaga hamba-hamba dia dalam dia menganugerahkan sesuatu kepada hamba-Nya. Itulah ikhlas tuan-tuan ya. Pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sayang kepada kita dengan Rahman, dengan Rahim dia tuan-tuan. Dia tak pilih bulu langsung. Maknanya bukan Allah beri kerana orang ni handsome, bukan Allah beri kerana orang ni ada pangkat, tak ada. Semua hamba-hamba Allah diberikan oleh Allah anugerah kenyang makan tuan-tuan. Allah beri mereka kehidupan dan sebagainya, satu tuan-tuan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pertamanya dia tidak tengok keadaan kita bagaimana. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, dia beri kepada kita apa sahaja jenis nikmat ni tuan-tuan, bukan kerana dia sendiri berhajat kepada kebaikan kita, ataupun bukan dia itu sendiri kerana terkesan atas kejahatan kita. Tuan-tuan,
Kita buat baik ke tak buat baik, Allah sedikit pun tak mengambil manfaat. Bahkan dia terus memberi anugerahnya kepada kita. Maksudnya Allah ni dia beri kepada kita betul-betul kerana kasih sayang dia, bukan kerana timbal balas daripada kita. Tuan-tuan buat baik ni naik ke kerajaan Tuhan. Tuan-tuan zikir ni adakah Allah semakin berkuasa? Tak tuan-tuan. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada kebaikan kita dan sedikit pun tidak terkesan dengan maksiat yang dilakukan oleh sekalian hamba. Tapi Allah terus memberi dengan kasih sayangnya, ataupun kita kata dengan keikhlasan Allah menjaga kita sebagai hamba-hamba dia tuan-tuan ya. Jadi itulah kasih sayang Allah. Bukan sekadar maksudnya Allah memberi dalam keadaan hamba-hambanya baik, dalam keadaan hamba-hambanya duk melawan dia pun dia duk terus memberi kepada kita. Itulah hebatnya keikhlasan kasih sayang Allah dalam memelihara sekalian hamba-hambanya, tanpa dia melihat ada kepentingan-kepentingan daripada hambanya untuk dia. Tak ada, memang tak ada. Allah tidak mengambil kepentingan atas sekalian hamba-hambanya tuan-tuan. Baik, jadi kata Buya Syakur Yasin Ma, kata dia tuan-tuan, persoalannya sekarang ni kenapa kita belum ada cinta kepada Allah, dan bagaimana untuk timbulkan rasa kita beramal ibadah kerana cinta dekat dia, bukan kerana kepentingan nafsu kita, yang kita bukan nak zat dia sangat, kita nak syurga dia, kita nak pahala daripada dia, tapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk dapatkan zat dia kerana tak ada cinta. Bagaimana untuk memperolehi cinta? Kalau kita dengan orang perempuan, tak ada orang perempuan nak pada kita kalau kita cinta dekat dia kerana perkara lain. Tapi Allah tak, Allah terima juga kita. Bagaimana persoalannya nak datangkan perasaan tu? Ni yang kait kepada tauhid semula tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, katalah ada orang perempuan ni dia tak suka dengan kita. Bukan setakat perempuan, tuan-tuan sendiri lah. Ada sahabat-sahabat yang tuan-tuan duk benci dengan dia, marah dengan dia. Mungkin ada kesilapan yang pernah dibuat kepada kita. Ada pun orang perempuan yang dia memang tak suka dengan lelaki ni tuan-tuan, dia tak berkenan. Tapi tuan-tuan, kalau orang lelaki ni cuba juga usaha nak membeli cinta dia, walaupun dia jual mahal cinta dia tuan-tuan, ada orang perempuan jual mahal cinta dia tuan-tuan. Jadi orang lelaki ni usaha buat macam mana usaha sentiasa buat baik pada orang perempuan ni. Setiap hari tuan-tuan nak dihantarnya duit, belum kahwin lagi tuan-tuan, nak bagi hadiah, selalu mesej tanya apa khabar dan sebagainya tuan-tuan. Sentiasa buat baik pada orang perempuan ni, maknanya buat baik pada mak ayah dia, sentiasa tunjukkan kebaikan, beri hadiah kan, beli motor sebiji ke apa sajalah tuan-tuan. Lama-lama orang perempuan yang duk benci pada orang lelaki ni, lama-lama dia cinta tak tuan-tuan? Dan setiap hari dia buat baik gitu. Tuan-tuan, setiap hari dia buat baik, lama-lama orang perempuan ni jatuh hati tak tuan-tuan? Jatuh hati juga tuan-tuan. Buat baik selalu, lama-lama baik orang ni, rugi aku lepaskan ni tuan-tuan. Bukan senang aku nak cari lelaki jenis macam ni, jenis selalu bagi aku duit. Contohlah tuan-tuan, selalu bagi aku hadiah, tuan-tuan. Selalu ambil berat tentang mak ayah aku, duk message aku setiap hari. Cari juga hati aku. Jadi manusia ni tuan-tuan, bila dia benci asalnya, tapi kalau orang tu dah terlalu baik, sungguh-sungguh nampak dia ni buat baik pada kita, benci kita akan berubah kepada sayang. Tuan-tuan ya. Jadi hakikatnya yang itulah, kasih sayang kita ni kerana kebaikan seseorang. Sahabat-sahabat kita gitu kok kan, yang kita duk benci dia, marah dia oleh kerana satu kesalahan yang pernah dibuat, teguri hati kita. Tapi kalau sahabat kita ni duk usaha, minta maaf, dia buat baik kepada kita, sentiasa dia usaha macam-macam lah, dia berikan kita sarapan pagi, sarapan tengah hari, dia beli baik sungguh dia buat tuan-tuan. Kita benci-benci, lama-lama sayang juga tuan-tuan. Kalau kita dengan anak pun, anak pernah buat salah dengan kita, suatu hari mungkin ada perkara-perkara yang dibuat luar daripada jangkaan akal kita kan, ditengking kita terasa hati sungguh sebab dia bela isteri dia contoh tuan-tuan. Kemudian dia sedar, dia minta maaf, kita tak boleh maafkan dia. Tapi lama-lama setiap hari kan, kita tengok dia betul-betul berubah, buat baik dengan kita, ambil berat semua tu, lama-lama kita maafkan juga anak ni tuan-tuan. Sebab hati kita manusia ni tak boleh lari. Bila tengok kebaikan, kita akan sayang dengan seseorang. Jadi tuan-tuan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni gitu juga. Tak ada perasaan cinta sayang kita kepada Allah kerana kita kurang melihat kebaikan Tuhan. Itu jawapan besar dia tuan-tuan. Kita ni banyak pentingkan kehendak nafsu kita, dan kita tak nampak kebaikan Allah. Jadi tuan-tuan, nak dapatkan rasa cinta tuan-tuan dengan Allah, tuan-tuan kena selalu sedar kebaikan dia. Nampak selalu Allah buat baik pada kita, tapi kita ni tak nak baca yang tu.
tak nak bagi hati kita nampak yang tu. Maka akhirnya kita tak rasa perasaan yang kuat dengan Allah sebab kita kurang sedar kebaikan dia kepada kita. Sebab tu tuan-tuan kena rasa, ya Allah, aku datang ni, kau bawa aku. Kena sedar akan pertolongan dia, kebaikan dia. Tuan-tuan, kalau pandang Allah selalu, lama-lama jatuh hati tak kita dengan dia. Tanpa Allah, aku ni nak bagi surau ni tak boleh. Tanpa Allah, aku nak bangun tidur ni tak ada. Sentiasa sedar. Sentiasa nampak kebaikan Allah. Kita kalau nampak kebaikan manusia, setiap hari tengok, lama-lama sayang tak? Sayang. Allah ni bukannya kita perlu tunggu setiap hari, setiap saat dia ada dengan kita. Cuma kita kadang-kadang tak nak nampak kebaikan dia. InsyaAllah tuan-tuan, tu jalan yang Buya Syah Kurma sebut. Kita ni nak ada perasaan cinta sehingga kita beramal ibadat kerana kita betul-betul sayang dekat zat dia. Jadi macam mana? Kena tengok kebaikan dia yang sentiasa bersama kita. Kena tengok, kena usaha tengok. Tuan-tuan kena bawa hati tuan-tuan untuk rasa benda tu. Kalau kita tak usahakan perkara tu, kata Buya Syah Kurma ni, maknanya kita takkan adalah perasaan dengan Tuhan tu sebab kita kurang nak nampak kebaikan, anugerah, pertolongan dia setiap saat dengan kita ni duk ada sepanjang masa. Tapi sungguh tuan-tuan ya, kalau kita duk rasa sepanjang masa gitu, memang kita rasa rindu dengan Tuhan ni. Kita rasa Allah baik. Tapi benda tu kena nyalakan. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi orang yang sudah terhasil cinta dalam hati dia, ketika itulah ikhlas kemuncak dalam ibadah dia. Kalau orang tanya kita, Ustaz, ikhlas tu apa? Ikhlas itu ialah kamu beramal ibadat atas dasar cinta kamu kepada Allah. Selagi belum ada cinta, belum mencapai ikhlas. Jadi cari cinta. Cari cinta dulu, tuan-tuan ya. Bila kita sudah ada cinta kepada Allah tu, barulah kita sudah mencapai ikhlas di sisi Allah. Cinta tu nak cari macam mana? Cari dengan kita mengaji tauhid ni, sentiasa nampaklah kebaikan Allah. Itu saya kata kaitan dengan tauhid. Tuan-tuan belajarlah, tengok setiap hari, lama-lama akan kuatlah perasaan cinta kita tu. Semakin lama semakin meneballah kita dengan Allah ni. Bila kita sentiasa merasakan tanpa dia siapalah kita hari ni, tanpa dia butalah mataku, tanpa dia pekaklah telingaku. Kan Nabi jangan ingat dalam kuliah aja. Kena selalu rasa makan-makan pagi-pagi tanpa Allah tak kenyang lah aku. Duk rasa ingat sepanjang masa kebaikan-kebaikan Allah tu, kena selalu semak. Kena selalu ungkit. Jangan tuan-tuan dengar kuliah saya hari ni, masuk kanan keluar kiri, tak dapat apa-apa lah. Saya nak cerita kepada tuan-tuan ni perkara yang semakin menambahkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kena amalkan. Mudah-mudahan sebelum kita mati ni betul-betul kuatlah perasaan kita dengan Allah lebih daripada segala-galanya, tuan-tuan ya. Itu yang kita mengaji tauhid. Sebab tu wali-wali Allah ni tuan-tuan, mereka ni cinta kepada Allah ni cinta yang tersangat-sangat asyik. Sebab apa? Sebab mereka ni sudah ada maqam musyahadah lah. Maqam dalam keadaan mereka melihat alam ni sentiasa nampak kebaikan Allah, rahmat dia, belas ihsan dia. Maka akhirnya hati dia semakin hari semakin rindu untuk berjumpa dengan Tuhan pencipta alam ni. Sebab dia sentiasa melihat Allah. Gitulah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, tu sedikit saya sebut mengenai dengan ikhlas, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, seterusnya saya nak sebut mengenai kepada tuan-tuan mengenai dengan solat sedikit nak sebut tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, solat ni ada hadis Nabi tuan-tuan ya, ini sebagai rangsangan untuk semangat kepada kita nah. Ni tuan-tuan, insya-Allah orang yang buat ni insya-Allah Allah jamin syurga. Sebab Nabi sebut ni, tuan-tuan nak jadi ahli syurga tak? Bukan setakat jadi ahli syurga, bahkan Allah jamin dah dekat dunia ahli syurga insya-Allah. Ikut Nabi sebut ni. Dan perkara ni tuan-tuan, memang benda ni kita buat setiap hari. Maka kalau kita buat perkara ni setiap hari, hidup jiwa kita macam tu, insya-Allah Allah jamin syurga insya-Allah. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat Abu Daud yang disebutkan oleh Syekh Daud Patani dalam kitab Minyatul Musalli, tuan-tuan ya. Apa kata Nabi dalam hadis mengenai dengan solat ni dalam kitab Minyatul Musalli daripada Syekh Daud Patani, tuan-tuan? Kata Nabi SAW, barang siapa yang dalam keadaan solatnya sungguh-sungguh dia menjaga hatinya, khusyuknya, hudurnya hatinya kepada Allah. Pada setiap kali dia solat, sungguh-sungguh dia jaga adab hatinya. Dia menjaga hatinya supaya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, Allah jamin dengan bersungguh-sungguh dia menjamin diri dia menjaga semayang itu, bukan jaga semayang zahir nah, hati-hati. Allah kata Allah jamin dengan semayang itu dia menjadi ahli syurga. Ini siapa cakap ni tuan? Nabi cakap. Jadi kita kena yakin apa yang Nabi sebut.
Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan jaminkan diri tuan-tuan di hadapan Allah, aku akan sungguh-sungguh setiap kali Allahu Akbar ni, aku akan pastikan hati aku ini mengikut bacaan aku. Aku takkan biar hati aku ni lari. Ingat macam lari tu biasalah, tarik balik. Usaha macam tu, kata Nabi, bila kamu jamin diri kamu begitu, Allah jamin kamu menjadi ahli syurga. Tuan-tuan ya, ni hadis ni. Maksudnya tuan-tuan, orang-orang ahli syurga dah ada tanda dekat dunia. Apa tanda dia? Setiap kali dia Allahu Akbar, dia akan usaha bawa hati dia kepada Allah. Dan kata Nabi, barang siapa yang solat dalam keadaan membiarkan hati dia semayang, tapi dia tak kisahlah hati ni nak ke mana-mana, dia tak kisah nak tarik. Syaitan ni memang duduklah semayang kita tuan-tuan, dia akan sebut uskur kaza ni, ingat ni macam-macam. Baik, kata Nabi, kalau dia tak usaha jaga tu, dia biar syaitan tarik hati dia. Nabi kata apa? Orang ni di akhirat kelak, sama ada Allah nak masukkan dia dalam neraka pun Allah akan masukkan, Allah nak masuk dalam syurga pun Allah akan masukkan. Maksudnya tak ada jaminan. Kalau Allah belas ihsan, nak maafkan dia, Allah masuk dalam syurga. Tapi kalau Allah tak suka dengan amal perbuatan dia dekat dunia yang melalaikan hati dia, tidak bersungguh-sungguh dia menjaga adab, malu di hadapan Allah, berdiri dalam keadaan takut dengan Tuhan, dia tak rasa apa-apa dengan Tuhan, Allah tak pandang dia pun tak apa, Allah nak pandang dia dengan Allah ampun pun tak apa. Tak ada jaminan lah. Tuan-tuan kita, tuan-tuan kita kadang-kadang jumpa orang kan, kalau orang yang tuan-tuan hormat, tuan-tuan rasa apa jumpa dengan dia kan? Katalah, YB Nurmala telefon nak jumpa pengurusi. Tuan-tuan nak pengurusi mana? Surau awak Hakim. Perasaan kita macam mana? Aduh, YB Nurmala nak jumpa ni. Kalau kita jenis hormat kepada orang, kita rasa macam mana? Tuan-tuan, bos kita di pejabat, manager ke supervisor panggil kita, apa kita rasa perasaan kita kan? Kita dengan manusia, kalau kita hormat dekat dia, kita agungkan dia, kita ada perasaan lain tuan-tuan. Kalau macam dengan saya sendiri kan, Ustaz Isya nak jumpa, segan nak jumpa Ustaz kan, apa benda Ustaz panggil aku ni, kita rasa lain tuan-tuan. Orang yang kita, ialah orang-orang yang kita hormat, orang-orang yang kita muliakan, kita berdiri di hadapan Allah, berjumpa dengan Allah, takkan tak ada perasaan apa-apa tuan-tuan. Jadi maksudnya kata Allah, apa berdiri depan dia tak rasa apa-apa, adab tak jaga, tak rasa takut apa semua ni, Allah kata esok di akhirat kelak aku nak abai ke aku nak aku tak kisah. Ni yang sebut dalam hadis Nabi. Jadi tuan-tuan, jaminlah diri tuan-tuan, jaminlah diri kita masing-masing dengan kita menjamin hati kita dengan Allah ketika mana kita solat, timbulkan. Sebab apa saya kata timbulkan tuan-tuan? Sebab kadang-kadang tak ada perasaan tu, maka usaha timbulkanlah. Dah tak ada lah macam mana, kita usaha bagi timbullah perasaan-perasaan tu, supaya esok di akhirat kelak Allah menghargai segala usaha payah kita tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kita semayang ni banyak usaha kita buat, mujahadah lawan syaitan, usaha nak bagi hati takut dengan Allah, walaupun tak takut bagi takut juga, usaha jaga mata. Setiap usaha kita untuk pandangan Allah, untuk pandangan Allah itu Allah hargai, Allah akan balas kita dengan syurga. Dia sama hadisnya tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Nabi, barang siapa yang menjaminkan dirinya, ini Nabi sebut perkara lain, dia sama, hadis ni sama. Barang siapa yang menjaminkan dengan aku dua perkara ni, dia jaga, kata Nabi, aku jamin dia ahli syurga dia, aku penjamin, garantor dia, kata Nabi. Apa dia? Nabi kata dua rahang. Siapa yang boleh jamin kepada Allah, kepada aku, Nabi kata, bukan pada Allah. Dua rahang ini, dua lubang ini, aku jamin dia sebagai ahli syurga, aku jadi garantor dia. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama ialah dua tulang mulut. Dia boleh jamin mulut dia jangan cakap benda yang bukan-bukan, jangan maksudnya ada hina orang dan sebagainya, dan dia menjaga kemaluan dia, dua perkara dia. Nabi kata orang yang jaga dua perkara ni, aku garantor dia sebagai ahli syurga di akhirat kelak. Kata Nabi, esok di akhirat kelak ramai manusia yang masuk neraka kerana lidah. Ahli neraka esok banyak kerana lidah. Orang perempuan minta maaf, orang perempuan ni, Nabi bila tanya, kenapa orang perempuan ramai dalam neraka? Adakah kerana mereka ni ramai bilangan? Tak, Nabi kata bukan. Bukan kerana perempuan ni disebah 1, 10, bukan. Nabi kata kerana lidah mereka tak baik. Jadi insya-Allah ni orang lidah baik-baik lah. Ke ni mari surau ni, kata kita. Antara benda yang Nabi SAW sebut orang perempuan perangai dia, orang lelaki pun sama, tuan kita. Mereka orang perempuan ni, bila kita buat baik, orang lelaki pun sama. Sebab saya tengok kawan-kawan ni pun ramai gitu. Kita ni buang perangai ni, kalau tidak jadi ahli neraka. Kita manusia ni, orang buat baik berpuluh-puluh tahun dah. Nabi sebut orang perempuan masuk neraka sebab dia tidak mensyukuri suami dia. Apa maksud dia? Nabi kita, orang perempuan ni bila suami dia buat baik ni bertahun-tahun ni, satu keburukan je suami dia buat, dia lupa habis kebaikan dia. Kebaikan suami dia tu,
Seolah-olah dia mengata suami dia macam suami dia tak pernah buat baik pada diri dia. Tu yang Nabi kata masuk neraka tu. Maksudnya baik yang banyak tu, sekali je tu buat salah, lupa terus kebaikan yang lama-lama tu kan. Hina, canci, kata macam-macam. Orang ni jahat sungguh, tak ada baik langsung. Padahal kalau kira baik dia 90, buruk dia sikit-sikit lah. Kita perangai kita tak ada, kita orang lelaki sama juga kita. Kadang-kadang kita marah ke isteri ni, marah kita langsung tak ingat dia lah masak untuk kita setiap hari. Dia lah yang gosok baju untuk kita setiap hari. Tak pernah ingat dah kita marah ni, lupa semua perkara dah tuan-tuan. Kita hina sebagainya. Jangan ada perasaan kita. Kita kadang-kadang dengan kawan-kawan kita gitu. Kawan kita punya baik, ada satu kesalahan, kita jaja cerita dia. Seolah dia macam jahat sepanjang hidup dengan kita, padahal berbanyak kebaikan dengan kita. Ada keburukan sikit-sikit, maafkanlah tuan-tuan. Ni orang yang hebat hati dengan Allah ni tuan-tuan ya. Jadi kita kadang-kadang perangai kita ni tuan-tuan, kebaikan orang tak pandang. Keburukan orang itulah yang kita nak jaja sangat, yang kita nak besar-besarkan selama hari ni. Dia banyak baik pada kita, kita lupakan. Nabi kata orang sifat ni neraka. Suka hina orang, suka tengok orang buruk banyak daripada kebaikan. Kebaikan dia sembunyi, tak nak cerita ke orang. Nanti orang kata dia ni bagus, hebat, aku tak nak, aku dengki, tak boleh. Dia orang kata aku seorang je baik kan. Keburukan dia satu hal je, jaja habis supaya satu pejabat semua benci ke orang dan sebagainya. Kita lupa kebaikan dia tuan-tuan. Lepas ni kalau anak kita buat salah, isteri kita buat salah, jangan terus nak marah. Ingat Allah, salah bini aku ni apalah sangat. Contohlah gitu nah. Sama juga dengan suami. Alah apalah sangat salah suami aku. Dia setiap hari jaga aku dah kan. Ingat baik banyak-banyak tu, ingat dulu. Baru kita ingat balik keburukan tu. Jangan ingat keburukan tu macam dah lupa kebaikan. Ingat baik dulu, baru tak jadi nak marah. Kena gitu tuan-tuan ya. Jadi sama juga dengan nilai semayang tadi tuan-tuan. Cuma sedikit saya nak sebut mengenai dengan bab semayang ni, mengenai dengan yang tadi itu tentang jaminan Allah tu, kita sama-sama usahalah untuk sentiasa laksanakan perkara tersebut. Yang sedikit yang saya nak sebut tuan-tuan, yang kadang-kadang kita tak perasan dari segi hukum fiqh sedikit tuan-tuan ya. Dalam keadaan kita semayang di belakang ni, kita membaca Al-Fatihah di belakang tuan-tuan ya. Kita kan baca perlahan, kita baca masing-masing tuan-tuan ya. Kita baca sir kan, baca seorang-seorang. Jadi imam waladhdallin amin kan, kita pun baca Fatihah belakang seorang-seorang tuan-tuan. Yang ni kita tak perasan lah tuan-tuan. Kadang-kadang pertama kita melakukan perkara yang makruh ataupun lebih-lebih lagi haram tuan-tuan. Kadang-kadang tanpa kita perasan, kita baca Fatihah ni tanpa kita wakaf dengan betul dan kita saktahkan semua hujung-hujung Al-Fatihah. Yang ni kita nak perhati, fokus. Kadang-kadang benda ni kita buat, tapi kita oleh kerana tak perhati, kita tak perasan, kita langgar perkara ni. Macam mana ustaz? Macam ni. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita semayang kat belakang ni,